أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan insya-Allah tuan-tuan kita akan meneruskan dengan kuliah pada malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menggantikan penceramah ataupun ustaz yang tak dapat hadir. Maka saya tuan-tuan capailah apa yang ada atas almari lah, sekadar yang mampu. Maka pada malam ni tuan-tuan saya bawa satu buku yang bertajuk 40 hadis yang berkenaan dengan akhlak mulia yang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam. Dan pada malam ni tuan-tuan saya berhasrat nak kongsi hadis yang terakhir daripada bab ni, kerana hadis ni tuan-tuan kata beliau merangkumi seluruh kehidupan masyarakat. Hadis ni tuan-tuan, hadis terakhir ni merupakan hadis yang menurut pengarang atau menurut penyusun buku ni merupakan hadis yang merangkumi keseluruhan ataupun merangkumi kebanyakan daripada anggota masyarakat yang telah dipuji oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuan-tuan sama-sama tengok di manakah kita boleh terletak dalam hadis ini. Baik, hadis ini tuan-tuan diberikan tajuk oleh pengarang ataupun penyusun di bawah tajuk masyarakat madani yang diidam-idamkan. Jadi tajuk yang diberikan oleh Syekh Fahmi Zamzam ialah masyarakat madani, masyarakat madani. Dan hadisnya tuan-tuan, hadis berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu hasanin wa jamalin faqala inni akhafu Allah ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, lelaki yang hatinya terkait dengan masjid,
Dua orang yang saling cinta mencintai kerana Allah, berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Lelaki yang dirayu oleh perempuan yang jelita untuk mengerjakan zina, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Dan lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seorang lelaki yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, maka mengalir air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni tuan-tuan, insya-Allah kita cuba jelaskan, kita cuba memberikan penjelasan dan juga penerangan apakah yang boleh kita ambil dan apakah yang boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Tak kiralah kita tuan-tuan sebagai orang yang muda ataupun orang yang dah berusia, kerana hadis ni seperti mana yang disebut oleh pengarang ataupun penyusun kitab ni, hadis yang merangkumi hampir keseluruhan struktur daripada masyarakat, bermula daripada pemimpin yang utama yang memimpin sehinggalah kepada orang bawah, bermula daripada orang muda sehinggalah kepada orang yang sudah berumur, orang tua, bermula daripada kehidupan kita tuan-tuan sebagai kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, berjumpa dengan orang, bergaul dan beramalat, sehinggalah kita tuan-tuan sebagai seorang individu yang kita kata yang diri kita sendiri, kita dengan diri kita sendiri. Itu semua tuan-tuan telah dirangkumkan dalam hadis yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni menyebut 7 orang ataupun 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi pada hari kiamat, yang tiada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tuan-tuan ada memberikan penjelasan berkenaan dengan naungan. Apa maksud naungan? Apa maksud naungan yang disebut dalam hadis ini? Ada yang menyebut berkenaan dengan kita kata teduhan ataupun tempat berteduh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kerana hari kiamat tuan-tuan, antara yang disebut dalam beberapa hadis Nabi SAW merupakan hari yang cukup panas. Matahari tuan-tuan disebut berdekatan dekat dengan kepala. Peluh tuan-tuan sampai ke peringkat mengalir dengan ramainya orang, dengan orang tuan-tuan sejak daripada Nabi Adam sehingga hari kiamat, entah berapa puluh bilion manusia, semuanya tuan-tuan akan dihimpunkan dalam satu tempat. Kita tuan-tuan, kalau rumah kita penuh pun kita rasa panas, kan? Rumah kita tuan-tuan pasang aircon pun, kalau ramai penuh tuan-tuan rasa panas. Jadi apatah lagi tuan-tuan, seluruh manusia sejak daripada Nabi Adam sampailah kepada hari kiamat dikumpulkan dalam satu tempat sahaja, bersesak-sesak dengan mataharinya dekat dengan kepala, dengan ramainya orang, dengan bersesaknya. Maka antara disebut oleh dalam hadis menyebut bahawa suasana tuan-tuan, suasana yang panas, yang teruk, dan digambarkan bahawa peluh manusia pada waktu itu sampai ke peringkat mengalir kerana terlalu banyaknya manusia dan terlalu banyaknya peluh yang keluar dalam menghadapi suasana yang panas tersebut. Dan manusia pada waktu itu tuan-tuan mengalami satu situasi yang cukup teruk, sehingga kan dalam satu hadis yang diriwayatkan dan yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila Nabi SAW menyebut bahawa manusia pada waktu itu akan dibangkitkan dalam keadaan bogel, tidak berpakaian, tidak ada seluar, tidak ada baju, seperti mana tuan-tuan, maksudnya seperti mana dia dilahirkan. Jadi apa yang tergambar dalam fikiran Aisyah radhiyallahu taala anha, disebabkan manusia kita tuan-tuan ataupun manusia ketika mana atas muka bumi ni, apabila antara sifat ataupun sikap yang kita jumpa ialah orang ni tuan-tuan, dia suka tengok aurat orang, kan?
Yang tersembunyi pun tuan-tuan pergi pasang kamera lagi. Kan? Yang tersembunyi pun tuan-tuan pergi mengintai lagi. Maksudnya tuan-tuan, dalam keadaan yang kita hidup, pengalaman kita hidup tuan-tuan, apa yang kita lihat di atas muka bumi ni, manusia ni tuan-tuan, dia suka tengok aurat orang lain. Jadi apabila Nabi SAW menyebut bahawa manusia akan dibangkitkan dalam keadaan bogel, tak berpakaian, jadi mungkin timbul dalam fikiran Aisyah radhiyallahu taala anha tentang perangai nafsu manusia yang duk tengok, ambil kesempatan untuk tengok kemaluan dan aurat orang lain. Jadi beliau tanyalah kepada Rasulullah SAW, adakah waktu itu manusia pakat duk tengok kemaluan, pakat duk tengok aurat orang lain? Lalu Nabi SAW bersabda, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din aw kama qala. Nabi sebut hari itu tuan-tuan, dahsyatnya hari itu sampai ke peringkat manusia tuan-tuan tak terfikir pun, tak terlintas pun nak tengok aurat orang lain. Kenapa? Kerana dahsyatnya suasana yang ada pada hari itu. Dan memang kita tuan-tuan, walaupun kita kata nafsu kuat macam mana pun, nak jaga maruah macam mana pun, kalau ada waktunya tuan-tuan, kita tak sempat fikir dah benda tu. Tak sempat fikir dah. Saya pernah diceritakan oleh senior ketika waktu belajar dulu berkenaan dengan gempa bumi. Gempa bumi tuan-tuan, tempat kita ni adalah tempat kita di tuan-tuan tak berlaku mana kan, yang kitanya yang kita rasa saja kan, berlaku di Indonesia, berlaku di lautan sana, yang kitanya maksudnya kita merasai gegaran. Di tempat saya belajar dulu tuan-tuan, diceritakan oleh abang senior, disebut bahawa pernah satu gempa bumi tuan-tuan berlaku dengan kuat sampai ke peringkat bangunan yang tinggi tuan-tuan bergoncang. Pada waktu tersebut manusia, orang nak sebutnya betapa takutnya pelajar kita ataupun orang pada waktu tersebut, sampai ke peringkat dia kata, yang duduk atas bangunan tuan-tuan, apabila bergoncang macam tu, terus turun ni tuan-tuan, sampai ke peringkat yang tak fikir dah nak tutup aurat, tak fikir dah. Yang turun dengan kain tuala, yang perempuan tuan-tuan turun macam tu saja, tak fikir dah nak ambil telekung, nak tak pakar dah, turun macam tu. Kenapa? Kerana takutnya, tak fikir dah berkenaan dengan maruah ke aurat dan seumpama dengannya. Kenapa? Kerana takut dengan goncangan yang kita kata tak guntuh pun, bangunan tu tak guntuh pun, tapi nak sebutnya kuat, turun semua. Itu dunia tuan-tuan, kita dapat menyaksikan betapa ada waktunya ketakutan itu tuan-tuan menyebabkan kita, yang kita fikirnya ialah nyawa kita, kesudahan kita tuan-tuan, tak fikir dah berkenaan dengan nafsu dan seumpama dengannya. Hari akhirat nanti tuan-tuan lebih teruk daripada tu. Sampaikan Nabi sebut bahawa orang yang tak pakai baju depan kita pun tuan-tuan, kita tak terlintas nak tengok pun. Kenapa? Kerana masing-masing berfikir berkenaan dengan apakah yang berlaku dan apakah kesudahan yang akan menimpanya. Tak fikir dah berkenaan dengan nafsu. Nak sebutnya ialah betapa teruknya pada hari tersebut. Bahkan dalam Al-Quran menyebut teruknya sampai ke peringkat anak, ibu pun tuan-tuan tak cara kepada anak, ayah pun tuan-tuan tak cara kepada anak. Masing-masing tuan, adik-beradik tuan-tuan tak kenal dah masing-masing nafsi, masing-masing berkenaan dengan dirinya sendiri. Jadi pada waktu yang cukup dahsyat, pada waktu yang kita kata cukup getir itu, maka pada ketika itulah kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menyebut memang akan diberikan tempat berteduh. Ada ulama yang menyebut bahawa pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan, kita kata, kemuliaan, keringanan kepada 7 golongan ini. Baik. 7 golongan ini tuan-tuan, yang pertama, kita mula dengan yang pertama ialah imam atau pemerintah yang adil. 7 golongan ini tuan-tuan, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, dia menyebut berkenaan dengan manusia yang jarang-jarang ada atas muka bumi ni. Maksudnya tuan-tuan,
bukan manusia yang biasa. Bukan manusia yang biasa kita jumpa. Manusia yang berbeza hidupnya dengan kebanyakan orang. Yang pertamanya yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah pemimpin yang adil. Pemimpin ni tuan-tuan, biasanya dia takkan adil. Bahkan kebiasaannya orang yang ada kuasa ni tuan-tuan, dia akan guna kedudukan dan kuasanya untuk mengambil, kita kata, untuk ambil kesempatan. Kenapa? Kerana dia ada kuasa. Orang yang ada kuasa ni, saya pernah cerita sebelum ni, bahawa orang yang ada kuasa ni memang macam tu perangai dia. Kebiasaannya memang macam tu. Bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni dia akan jadi jahat apabila dia rasa tak perlu kepada orang lain. Jadi oleh kerana kebiasaannya dalam bumi Allah ini, tuan, dalam sejarah kita ini, orang yang ada kuasa, orang yang mempunyai, kita kata, kedudukan, dia akan berlaku zalim, akan buat apa sahaja semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Tiba-tiba ada orang yang ada kuasa dan dia boleh bersikap berlaku adil. Orang yang ada kuasa, tiba-tiba tuan-tuan, dia mengutamakan kebajikan rakyatnya. Orang yang ada kuasa, tiba-tiba tuan-tuan, dia mengenepikan kepentingan dan juga keinginannya. Maka orang ni tuan-tuan, orang yang jarang-jarang ada, dan sekiranya ada, beliau akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu, kita kata, satu jenis manusia yang jarang ada, dan kalau ada tuan-tuan, beliaulah yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Tak kiralah pemimpin itu tuan-tuan, pemimpin negara ke, pemimpin, kita kata, pemimpin di pejabat ke, di tempat kerja ke, dalam taman ke, dalam masjid, jawatan kuasa masjid ke, surau ke, dalam keluarga hatta sekalipun, semuanya tuan-tuan ada pemimpin yang berada di situ. Dan jangan sekali-kali tuan-tuan mengambil kesempatan dengan kita kata kekuasaan dan juga kedudukan yang ada. Baik, yang kedua ialah disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup dia tuan-tuan dalam ibadat kepada Allah. Yang ni juga tuan-tuan jarang. Kerana yang banyak berlakunya ialah orang muda ni ataupun orang remaja ni tuan-tuan, dia akan membesar dalam keadaan, dalam dunia lah, kita kata, dalam hidup dunia. Yang hidup dekat dengan Allah ni kebanyakannya orang dah berumur, orang dah pencen, kan? Macam kita tuan-tuan, orang yang dah berumur pencen. Kita lah yang datang ke surau, kita lah yang rajin. Orang-orang yang muda ni tuan-tuan kebanyakan tak kenal berkenaan dengan masjid, berkenaan dengan, kita kata, majlis ilmu hatta sekalipun. Jadi Nabi sebut bahawa sekiranya ada pemuda yang, kita kata, yang hidupnya tuan-tuan ketika mana dia muda membesar dengan ibadat, dengan agama, ini adalah golongan yang jarang-jarang ada. Jarang-jarang ada, dan sekiranya ada, dia akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kata kebanyakannya tak berlaku demikian. Saya bulan sebelum Bulan puasa tuan-tuan, saya nak buat pasport kan. Nak buat pasport ni, nak sebutnya tuan-tuan betapa orang kita, orang muda kita ni tuan-tuan, dia punya kehidupannya jauh dengan berbeza dengan kita kata orang-orang yang dah berumur ni. Saya nak buat pasport tuan-tuan sampai ke peringkat 3 kali pergi. 3 kali pergi ke immigration. Kenapa? Kerana ramainya orang nak buat pasport, nak keluar negara, melancong. Kan boleh melancong lebih kurang, pada buka kan. Ramai sungguh, orang muda-muda semua bawa anak, sampai ke peringkat kita tuan-tuan yang ada urusan, kebetulan ada urusan, terpaksa 3 kali pergi. Tu pun tuan-tuan lepas subuh pergi. Lepas subuh pergi daripada, kenapa? Kerana di Selangor ni ada 1-2 tempat sahaja yang boleh walk in nak buat pasport. Yang lain tu tuan-tuan kena booking dalam sistem. Kalau booking tuan-tuan 2 bulan akan datang baru dapat. Jadi pergilah daripada ke rumah saya, pergi ke Shah Alam. Turun pukul lepas subuh, lebih kurang pukul 7. Sampai sana tuan-tuan 7.30, tu pun kena balik lagi. Ramainya orang nak pergi melancong.
mungkin belajar itu. Maksudnya itulah kehidupan yang kebanyakan orang, kita kata orang muda, itulah kehidupan mereka. Duit mereka pergi melancong, pergi sana sini, macam-macam. Yang tak perginya tu macam kita lah, orang kita macam kita lah, duduk masjid, pergi ke surau, kalau balik kampung itulah kan. Nak pergi naik kapal terbang, nak pergi Melaka, tak dah. Okey. Maksudnya tuan-tuan, kalau ada tiba-tiba ada di kalangan orang muda ni, tiba-tiba hidup dia seperti mana kehidupan orang-orang yang dah berumur, lekat dengan masjid, surau, baca Quran, ini mudah seumpama dengannya, orang ni tuan-tuan dia beruntung dunia dan akhirat. Dia akhiratnya tuan-tuan akan dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga ialah disebut oleh baginda, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Yang ini tuan-tuan berkenaan dengan orang kita kata orang yang dewasa lah, terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid ni tuan-tuan, ulama menyebut bukanlah bermaksud dia tuan-tuan kalau dia datang ke masjid dialah orang yang paling akhir keluar. Dia bukan macam tu maksud hati terikat dengan masjid. Hati terikat dengan masjid ni tuan-tuan disebut di sini ialah dia tak senang hati tuan-tuan kalau tak pergi ke masjid. Dia memang macam mana pun nak pergi ke masjid. Ini satu pujian daripada Nabi SAW bahawa orang yang hidupnya dekat dengan masjid, orang yang hidupnya tuan-tuan tak lekang ataupun tak pergi jauh daripada masjid, orang ni tuan-tuan ialah manusia yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kita kata orang yang hatinya tuan-tuan lekat dengan masjid ni, kalau dia musafir lah, kita kata musafir daripada Kuala Lumpur pergi ke Kelantan ke, pergi Kedah ke Johor ke tuan-tuan, time waktu solat dia akan cari masjid kan? Jauh macam mana pun tuan-tuan, musafir macam mana pun akan time Zuhur cari masjid untuk berhenti. Inilah kita kata orang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang banyaknya apa? Yang banyaknya tuan-tuan berhenti setiap Petronas. Berhenti tak letih. Yang banyaknya ialah apabila letih barulah berhenti solat jamak. Tak ada masalah, bukan kita kata benda tu salah, benda tu elok saja kita tetap melaksanakan kewajipan. Tapi kita nak sebut berkenaan dengan golongan yang kita kata yang jarang-jarang yang mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni tuan-tuan akan terikat dengan masjid. Tempat saya tuan-tuan ada orang yang keluar daripada mesyuarat. Kenapa? Kerana azan Zuhur. Azan Zuhur tuan-tuan dia keluar sekejap lah, maksudnya bukan keluar pergi makan, keluar nak solat Zuhur. Kawan saya tuan-tuan ada kita kata pesta convocation kan, selalunya bermula daripada lepas Zuhur lah. Mula lepas Zuhur ni tuan-tuan sudahnya pukul 5, 5:30 macam tu lah. Tengah kita kata convocation ni tuan-tuan, azan asar dia boleh keluar. Padahal dengan duduk depannya, dengan pakai kata jubahnya, maksudnya tuan-tuan bukan tak keluar lah, kita kata kalau kita dia tak keluar lah, tak apalah, kita solat lewat sikit pun tak apalah, tak keluar lah tapi dia tuan-tuan boleh keluar, boleh letak kita kata buang jubah, letak atas kursi, kemudian keluar ke mana? Solat asar Jumaat. Kenapa? Kerana kita kata maksudnya sampai ke peringkat tu kehidupan orang yang kita kata hatinya tuan-tuan tak lekang daripada masjid. Kalau kita bezalah jauh lah kita dengan saya lah, kita katakan jauh lah nak bezakan. Kita pergi ke masjid bila? Apabila free, kosong, tak larat, tak ada apa-apa nak buat kat rumah, kita pun pergilah ke surau ke masjid. Bukan kita mencari waktu untuk pergi ke masjid. Itu bezanya dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, lelaki yang hatinya berpaut ataupun kita kata terkait dengan masjid. Disebut oleh Syekh atau pengarang ni sebut, apabila dia balik masjid tuan-tuan dia akan tertunggu-tunggu. Balik subuh tuan-tuan dia akan tertunggu-tunggu untuk pergi Zuhur. Balik Zuhur tuan-tuan dia akan tunggu-tunggu pergi ke asar. Maksudnya tuan-tuan dia hidupnya memang terikat dengan masjid.
Itu orang ni dah tuan-tuan yang akan diberikan, kita kata, naungan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslim-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu golongan manusia yang kedua, yang ketiga yang diberikan kita kata perlindungan, penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia telah mengutamakan masjid yang menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tuan-tuan, ialah rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang disebut oleh Nabi SAW yang berkawan, yang bergaul kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni tuan-tuan, mereka hidup berkasih sayang, mereka hidup tuan-tuan bergaul kerana Allah, mereka berjumpa kerana Allah, dan juga mereka berpisah kerana Allah. Ni juga tuan-tuan satu perkara yang jarang kita boleh kata berlaku ketika mana kita hidup bermasyarakat. Yang banyaknya tuan-tuan ialah kita bergaul dengan orang kerana ada kepentingan, kan? Yang banyaknya tuan-tuan ialah kenapa kita berkawan dengan dia, kerana kita ada kepentingan. Kalau pejabat tuan-tuan, kenapa berkawan dengan dia? Kerana boleh minta dia paskat. Kalau ada apa-apa dia boleh cover. Jadi kebanyakan hidup kita tuan-tuan sebenarnya hidup kita kerana kepentingan. Orang yang tak ada kepentingan tuan-tuan, kita tak berkawan dengan dia. Betul tak? Orang yang tak ada kepentingan, yang tak ada apa-apa tuan-tuan, nak tegur pun tuan-tuan tak tegur, kan? Yang kita pergi, kita jumpa, kita tegur yang siapa? Yang kita ada kepentingan. Yang kita ada kepentingan nak minta tolong ke, dan seumpama dengannya. Jadi hubungan ataupun hidup bermasyarakat kerana Allah itu tuan-tuan, itu susah nak jumpa lah. Itu perkara yang susah nak jumpa. Yang adanya tuan-tuan kerana apa? Kerana adalah benda-benda yang diingini. Apa disebut dalam Al-Quran, wa iyakul lahumul haq ya'tu ilaihi mud'inin. Kalau ada benda dia akan pergi tunduk. Itu sifat semua orang lah, kan? Sifat semua orang. Baik, oleh kerana itulah maka apabila ada orang yang mereka berkawan, mereka berhubung semata-mata kerana Allah, maka tuan-tuan itu manusia yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut di sini tuan-tuan masyarakat madani atau masyarakat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah apabila semua aspek hubungan ataupun semua aspek kehidupan mereka itu berlaku kerana Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah dalam perniagaan ke, tak kiralah dalam hubungan dalam kegiatan sosial ke, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila kerana Allah ni, insya-Allah tuan-tuan, dia akan buat dengan baik, dan insya-Allah dia akan buat dengan kita kata dengan ikhlas. Baik, yang kelima pada malam ni berkenaan dengan hadis yang tadi tuan-tuan, ialah hadis yang menyebut wa rajulun da'athum ra'atun dhatu hasanin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang ni tuan-tuan ialah berkenaan dengan, disebut sini ialah berkenaan dengan prinsip orang yang akan diberikan naungan dan juga penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang apabila mereka ni tuan-tuan teruji. Mereka ni tuan-tuan apabila ada sahaja ujian, mereka akan tempuhnya dengan baik. Dalam kes yang disebut, dalam contoh yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah berkenaan dengan ujian perempuan. Banyaknya tuan-tuan ialah orang lelaki yang cari perempuan, kan? Orang lelaki yang pergi nak taker, nak pergi macam-macam lah. Selalunya tuan-tuan orang lelaki yang mula dulu, dia yang buat macam-macam untuk dapatkan perempuan. Tapi nak sebutnya tuan-tuan dalam hadis ni, betapa adanya manusia yang begitu teguh iman dia sampai ke peringkat perempuan yang mula dulu tuan-tuan, dia akan sebut, aku takut kepada Allah. Maksudnya tuan-tuan, rezeki tuan-tuan datang tanpa dia cari, bahasa kita, kan? Tapi tuan-tuan oleh kerana imannya, maka dia sebut bahawa aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang biasa tuan-tuan, kalau yang mula dulu tu perempuan, entah
Tak sebab apa kan. Maksudnya tuan-tuan, apa kita kata apa, bagai pucuk lah mendatang, apa kan istilah ni. Tak sempat buat apa-apa tu, terus kita tangkas buat apa. Maksudnya itu kebanyakan manusia, kebanyakan orangnya macam tu. Tapi nak jumpa apabila diberikan ujian demikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duduk depan dia tuan-tuan, tunggu dia kata nak sahaja, tiba-tiba tuan-tuan dia kata ya aku takut kepada Allah. Macam orang beri benda yang tak elok, tiba-tiba kata takut kepada Allah. Jadi ini tuan-tuan berkenaan dengan orang yang prinsipnya kuat sehingga kan dia tuan-tuan tidak mudah dipengaruhi oleh mana-mana ujian ataupun godaan. Dan orang ni tuan-tuan ketika mana dia menolak perkara yang baik pada kita kata rezeki yang kita kata ataupun menolak godaan yang demikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan naungannya pada hari akhirat nanti. Ini apa? Ini lelaki ataupun golongan yang kelima. Dan apa yang kelima ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran, yang macam ni antaranya ialah Nabi Yusuf kan. Maksudnya tuan-tuan tu taraf Nabi. Kita punya peringkat sampai peringkat keimanan para Nabi lah kita katakan. Kuatnya imannya sampai ke peringkat lebih kurang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam yang digoda dan dia kata takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang tidak diberikan ujian macam ni tuan-tuan, dia tak sama dengan orang yang menghadapi ujian. Itu disebut oleh ulama bahawa ada kalanya tuan-tuan kita tak buat benda jahat ni bukan kerana kita tak mahu buat, kerana tak ada peluang nak buat. Kerana tak ada peluang nak buat. Dia tak sama tuan-tuan orang yang tak buat benda jahat kerana dia tolak untuk buat benda yang jahat. Samalah juga dengan yang disebut oleh ulama berkenaan dengan Umar bin Abdul Aziz. Kenapakah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni tuan-tuan diangkat begitu rupa oleh para ulama, disebut dalam kitab-kitab para ulama. Kenapa? Kerana dia tuan-tuan diberikan ujian menjadi pemimpin dan dia buat baik. Dia buat baik. Kita ni tuan-tuan, kita yang kita kata kita baik lah kan, kita baik, tak makan rasuah, tak zalim orang ni tuan-tuan, belum diuji dengan perkara demikian. Belum diuji dengan perkara demikian. Kalaulah teruji, barulah kita tahu bahawa kita betul-betul tuan-tuan orang yang baik. Baik, yang keenam disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah penderma yang ikhlas. Nabi sebut bahawa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini berkenaan dengan orang yang baik, yang mana orang baik ni tuan-tuan yang dimaksudkan dalam hadis ini tuan-tuan ialah orang yang suka menderma. Derma ni tuan-tuan, ramai orang menderma tempat kita ni tuan-tuan, insya-Allah lah ramai orang menderma kan. Buat pengumuman saja insya-Allah akan ada yang menyumbang. Tempat itulah tempat kita ni tuan-tuan, masjid mewah-mewah. Kenapa? Kerana kutip sumbangan tuan-tuan 10 juta, belah-belah juta orang akan beri. Walaupun kita kata majlis akan beri lebih kurang 2 atau 3 juta tuan-tuan, tapi dia boleh capai sampai peringkat 10 juta, 12 juta tuan-tuan. Kerana masyarakat kita ni masyarakat yang alhamdulillah masyarakat yang suka menderma. Tapi di kalangan yang kita kata menderma ni tuan-tuan, yang sedikitnya ialah orang yang menderma dengan betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tu kebanyakannya mungkin adalah ikhlas. Ikhlas tu insya-Allah nama sikit. Tak ada orang yang tahu. Tapi tuan-tuan, kalau mengikut apa yang disebut di sini tuan-tuan, nak cari orang yang betul-betul menderma, menyumbang dalam keadaan yang ikhlas, yang ni jarang-jarang orang. Sampai ke peringkat yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dia punya ikhlas tuan-tuan sampai ke peringkat kalaulah tangan ini diberikan panca indera untuk tahu. Ulama sebut bahawa kalaulah tangan ini tuan-tuan, kiri dan kanan manusia yang sama, diberikan panca indera oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui
Nescaya apa yang tangan kanan beri ini tuan-tuan, yang kiri pun tak tahu. Tuan-tuan bayang sendiri, yang duduk dekat macam ni, yang bersama-sama setiap masa, setiap waktu tuan-tuan, ikhlasnya sampai ke peringkat apabila tangan kanan memberi, yang kiri pun tak tahu. Itu peringkat ikhlas yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga kan yang kiri itu tak tahu apa yang kanan tu beri. Itu perumpamaan yang Nabi sebut tuan-tuan, yang menggambarkan betapa ikhlasnya biarlah sampai ke peringkat tak ada yang tahu langsung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita kata yang banyak berlakunya apabila memberi ni ramai orang tahu. Orang kita memberikan untuk orang tahu kerana nak menjadi contoh, itu tak ada masalah, insya-Allah lah akan diberikan pahala yang besar oleh Allah SWT. Kerana ada di kalangan masyarakat ni tuan-tuan, dia macam tak mahu mula dulu. Dia kena ada orang mula dulu baru orang lain mula. Dia macam segan. Ada orang mula dia akan beri. Itu orang yang memberikan kerana sebagai menjadi contoh, itu alhamdulillah insya-Allah akan tuan-tuan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cerita di sini ialah orang yang dia memberi tuan-tuan, mungkin ada ikhlasnya, tapi pada masa yang sama tuan-tuan ada lain, kita kata ada niat lain yang sengaja ataupun tidak berkenaan dengan supaya ada yang tahu apa yang dibuat ataupun kebajikan yang dibuat. Dan contoh yang diberikan oleh Nabi SAW, kata ulama, itu contoh yang begitu halus. Betapa kita ni tuan-tuan, apabila memberikan sesuatu, biarlah kalau boleh hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Baik, orang yang macam ni tuan-tuan, yang jarang-jarang macam ni, akan menerima naungan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Baik. Dan ada orang tuan-tuan, kita tak tahu dia baik tu kecuali setelah dia mati, kan? Kerana apa? Kerana apabila mati tuan-tuan, barulah orang ada cerita, orang ada berbual berkenaan dengan dia dan seumpama dengannya, barulah orang tahu. Ini orang yang kita kata memberi pemberiannya tuan-tuan, insya-Allah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni tuan-tuan, kadang-kala kita ada kala tuan-tuan kita sendiri yang sebut. Kita sendiri ada kala je tuan-tuan, itu pengalaman lah. Ada kala je tuan-tuan kita punya perangai nak tunjuk kepada orang ni, kadang-kadang tuan-tuan kita sebut kepada orang yang biasa berlaku apabila bagilah duit tu, ataupun maksudnya tuan-tuan, dia tanya tu seolah-olahnya tuan-tuan dia nak sebut, dia nak beri. Dia tanya tu tuan-tuan seolah-olahnya dia nak beri. Maksudnya ada itu atau kita kata sebagai hawa nafsu lah, hawa nafsu kita tuan-tuan, yang kita perlu didik bahawa tiada pandangan ataupun tiada pujian kecuali daripada Allah SWT. Oleh kerana itulah ulama tasawuf sebut bahawa nak tahu kita ikhlas ni, ulama tasawuf disebut bahawa nak tahu kita ikhlas ataupun tidak ni, tak kira lah kita ikhlas derma ke, kita buat kebaikan dan seumpama dengannya, nak tahu kita ni betul-betul ikhlas, tengok sekiranya orang puji kita tak terasa apa, orang kata pun kita tak terasa apa. Macam tu, itu baru ikhlas. Kalau orang puji kita rasa kembang-kembang, kita rasa lain, kemudian orang kata kepada kita rasa terpukul, kita rasa terhina, tu tuan-tuan, maksudnya ialah masih ada makhluk lain yang dalam hati kita. Tapi apabila disebut hina yastawi al-madh wa dham, ketika mana orang puji ke, orang kata ke, sama sahaja pada pandangan hati kita, maka ketika itulah barulah ikhlas. Itu disebut sebagai indikator lah, nak tahu kita ikhlas ataupun tidak. Mungkin kita ni tuan-tuan beri tu sembunyi dah, tapi apabila orang tahu, dia puji kita pun rasa macam rasa lain macam. Itu tuan-tuan masih lagi tak ikhlas 100%. Ikhlas mungkin adalah, tapi tak sampai ke peringkat 100%. Bayan terakhir sekali tuan-tuan ialah yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun
dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Ini yang terakhir ni tuan-tuan, ialah berkenaan dengan diri dia sendiri. Menderma ni tuan-tuan, kita dengan orang lain, berkawan kita dengan orang lain, semua yang disebut sebentar tadi tuan-tuan, kita dengan orang lain. Yang terakhir ni ialah diri dia sendiri. Bahawa orang yang antara manusia yang dapat penghormatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah manusia yang mana zahirnya dan batinnya sama. Ketika mana dia duduk seorang diri baik, ketika mana dia berada dengan orang baik. Yang banyaknya ialah apabila duduk dengan orang dia jadi baik, duduk seorang tuan-tuan dia jadi macam biasa. Duduk dengan orang tuan-tuan, waraknya, cakap eloknya dan seumpama dengannya. Duduk seorang tuan-tuan, buka itu tengok tak ada apa-apa. Maksudnya tuan-tuan, Nabi sebut berkenaan dengan ada manusia yang mana dia punya kehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik seperti mana dia kehidupan dengan orang. Yang banyak yang kita tuan-tuan, yang banyaknya dengan kawan kita belanjakan, dengan keluarga kedeku. Itu yang banyak. Kan dengan kawan ajak pergi ke kedai, kita yang mula-mula nak belanja. Orang Melayu kita ni antara benda yang orang sebut, tanya pergi ke kedai ramai-ramai tuan-tuan, pakat apa? Pakat kita, pakat nak belanja lah kan. Mula belanja. Tapi balik ke rumah, kedeku apa? Dengan keluarga kedeku, dengan itu maksudnya ialah dengan orang lain, dengan keluarga lain. Dalam hadis ni disebut berkenaan dengan manusia yang dengan orang dia macam ni, tapi yang dipuji oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah ketika mana dia duduk seorang diri tuan-tuan, dia menangis. Menangis seorang diri ni tuan-tuan susah. Menangis, duduk seorang diri menangis, itu perkara yang tak tahulah, susah kan. Yang banyaknya tuan-tuan menangis kenapa? Kerana dengar ceramah kan. Dengar ceramah macam-macam dia pun menangis. Bukan duduk seorang diri, dia menangis kenapa? Kerana ada orang beri satu perkataan, satu ibadat yang menyentuh hatinya, dia menangis. Ada orang tuan-tuan dia menangis kenapa? Kerana orang menangis. Orang menangis tepi dia menangis juga. Kan? Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab solat tarawih ni tuan-tuan, solat malam 27, malam 27 Ramadan, kita menangis tuan-tuan kenapa? Kerana orang sebelah tu menangis kuat sangat. Kita menangis jugalah, kita menangis kesian dia. Jadi maksudnya ialah yang biasa berlaku apabila menangis ni kenapa? Kerana sebab faktor luar. Kerana orang tu bercakap dengan bahasa yang begitu indah, menyentuh hati kita menangis. Tapi nak cari manusia yang duduk seorang diri, dia sendiri tuan-tuan menangis, itu menunjukkan bahawa hati dia betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hati dia tuan-tuan menjadi hati yang baik kerana faktor ini, kerana orang itu, tak, dia betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipuji oleh baginda, yang orang duduk seorang diri, dia ingat kepada Allah dan dia menangis. Yang ramainya tuan-tuan duduk seorang diri buka WhatsApp. Yang tu ramai. Kan? Duduk dengan orang baik. Duduk seorang diri tuan-tuan tengok YouTube, buka WhatsApp, tu macam-macam lah. Nak menangis kerana Allah, apatah lagi nak berzikir tuan-tuan, itu perkara yang kita kata sebagai jarang jumpa. Dan orang jarang jumpa inilah yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tuan-tuan, kita ambil pengajaran di manakah letaknya kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang disampaikan ini tuan-tuan dapat jadikan kita panduan tentang bagaimanakah kita nak bentuk diri kita nak selamat ataupun tidak, dan bagaimanakah peribadi kita dengan sesuai ataupun tidak dengan Allah Subhanahu yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.